علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua yang mungkin ada yang sebelum ni pernah masuk kelas tadabbur yang lain yang pada malam esok, dan mungkin ada juga yang baru mungkin pertama kali. Jadi alhamdulillah dapat kita sama-sama pada malam ini berkumpul untuk kita mentadabbur satu surah daripada bukan satu surah lah, satu ayat daripada surah ini yang kita pilih untuk menjadi satu ayat yang teras yang akan diperbincangkan pada malam ini. Jadi ayat pada malam ni insya-Allah kita akan tadabbur surah dalam juz amma. Juz amma juzuk yang ke-30, surah yang ke-79. Surah yang namanya An-Nazi'at, yang diambil namanya daripada ayat dia yang pertama lah, An-Nazi'at. Dan surah ini turunnya di mana ketika fasa Mekah, turun di fasa ketika Nabi belum berhijrah lah maksudnya. Dan surah ini ada sebanyak 46 ayat. Surah ni ada 46 ayat. Dan semua ayatnya turun di Mekah lah. Ada setengah surah ada ayat turun di bahagian sini dan lain-lain. Tapi surah ini lengkap turunnya 46 ayat ini, dan menceritakan perihal keimanan, iman kepada hari akhirat. Itulah isi utama dalam surah-surah dalam juzuk 30. Pokok-pokok iman itu, pokok-pokok kepada tauhid, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi hari ini insya-Allah kita tengok pada ayat yang pertama. Jadi pada kelas tadabbur ni kita akan terlebih dahululah kita cuba teknik kita lah tadabbur ni. Pertama semua pelajar, dan kita akan buka satu persatu ayat yang diperbincangkan. Ada Quran sendirilah kalau boleh, dan juga kita akan paparkan ayat Quran di depan. Di samping tu ada Quran sendiri itu lebih baik supaya kita boleh rujuk pada ayat yang sedang dibincangkan. Dan kita akan bincang sedikit tentang kalau ada sebab turun ayat tu mungkin akan dikupas, dan kita akan bincang sedikit tentang bahasa Arab. Sebab apa? Kita akan mula dengan terjemahan setiap kalimah yang akan diperbincangkan terlebih dahulu. Kemudian akan bincang sedikit tentang tata bahasa, susunan penyusunan kalimat itu, tentang gharib kalimat itu, kalimat yang kadang-kadang jarang dijumpai oleh penutur-penutur Arab. Macam apa maksud kalimat ni, itu kena diberitahu. Jadi benda-benda tu akan dibincangkan. Jadi bagi yang tak ada asal Arab pun insya-Allah kita boleh faham lah, sebab kita akan bincang dengan insya-Allah cara yang santai lah. Dan kemudian kita ambil faedah daripada ayat tersebut. Apa yang kita boleh dapat faedah daripada ayat tersebut, itu dengan tadabbur melalui penyataan, jawapan ataupun penyataan daripada ayat-ayat yang lain untuk menerangkan tentang ayat ni. Okey. Dan kita mula daripada ayat yang pertama. Kita bacakan ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. Was sabihati sabha. Fas sabiqati sabqa. Fal mudabbirati amra. Baik, jadi kita baca 5 ayat ni dulu. Baca 5 ayat ni. Dan kalau boleh juga kita nak buat apa ayat ni? Hafazkan ayat ni ya. Hafal 5 ayat ni. Jadi sesi kita perbincangan nanti ini ayat 1 je. Tapi setiap kali kita akan baca 5 ayat ni, 5 ayat ni, mudah-mudahan kita dah hafal 5 ayat lah. Baik. Jadi ayat ini Makkiyah. Makkiyah dimula dengan wa. Jadi kita terjemahkan dulu. Okey, wa. Jadi wa di sini makna dia apa? Demi waw dengan makna demi di situ. Jadi ada beberapa perkataan yang disebut dengan makna ni. Perkataan wa ni pertama wa lah, ataupun ada perkataan bi, dan ada juga perkataan ta, huruf ta. Jadi semua makna perkataan waw, ba dan ta ni ada makna dia disebut demi iaitu bermakna sumpah. Ini adalah 3 huruf, iaitu huruf yang digunakan untuk bersumpah. Jadi makhluk Allah juga gunakan, kita ni sebagai hamba Allah juga kita akan gunakan, orang Arab biasanya akan gunakan huruf ini antaranya untuk sumpah juga. Contoh kalau dia cakap dia nak, tapi kadang-kadang tu bukan maksud sumpah yang sumpah kena kafarat tu. Dalam perbualan orang Arab ni, contoh dia kata dia jumpa orang ni tadi, wallahi dia kata betul aku jumpa dia, bukan maksudnya dia sumpah lepas ni kalau dia tak ni dia tipu kena kafarat tu, bukan. Kan ada sumpah yang macam tu sumpah dengan nama Allah kena, kalau tak ni janji tu kena apa? Tebus. Itu bukan main-main, tak boleh main-main dengan sumpah. Tapi maksudnya dalam pertuturan Arab ni kadang-kadang dia selalu sebut wow ni. Wow itu dalam keadaan bukan konteksnya niat dia tu untuk sumpah itu, tak. Jadi ini tak adalah kena kafarah tu. Macam kita lah sebut. Kan? Kadang-kadang begitu. Tapi Allah dalam ayat ni untuk wow, bagi kita tak boleh bersumpah selain daripada nama Allah. Nama sifat Allah, nama dan sifat-sifat Allah. Jadi makhluk Allah hanya boleh kalau dia nak gunakan huruf ini untuk siapa? Allah saja. Menerusi nama-namanya. Tidak boleh kepada makhluk dia. Tetapi tidak dengan Allah. Dalam penggunaan waw dalam Quran ada banyak. Antara yang paling banyak dalam juz Amma lah. Allah bersumpah, contohnya wal asri, kan? Demi juga, demi masa. Ya, Allah bersumpah dengan masa banyak dalam Quran. Wal asri, masa asar. Kemudian wal fajri, masa fajar, subuh. Kemudian wal lail, masa malam. Ataupun wad duha, masa waktu duha, matahari tengah baru naik ke. Itu banyak. Itu Allah sumpah demi masa, itu makhluk dia juga. Kadang-kadang Allah bersumpah dengan makhluk yang jamad, makhluk yang kita nampak ni, benda, iaitu wasyams, demi matahari, wal qamar, demi bulan. Banyak juga. Dan kadang-kadang Allah sumpah dengan makhluk yang lain, iaitu makhluk ghaib ataupun perbuatan makhluk tersebut. Macam yang ini, wan nazi'at. Ayat ni. Ini nazi'at ni adalah isim fa'il juga. Lebih kurang maknanya menunjukkan perbuatan sesuatu. Maksudnya apa? Yang mencabut. Okey, an-nazi'at maksudnya sekalian yang mencabut. Itu maksud dia. Jadi Allah sumpah demi makhluk-makhluk yang nazi'at, mencabut ni. Jadi ramai.
Nabi juga ada juga kadang-kadang Nabi sumpah dalam hadis dia wallazi nafsi biyadihi, kan Nabi sebut wallazi, Nabi sebutkan dalam hadis dia, permulaan dia lah, mukadimah hadis dia, wallazi nafsi biyadihi. Ayat dia macam ni, wallazi nafsi biyadihi. Apa makna dia? Bukan dan tu Wow ni demi yang diri aku berada di tangannya, itu nyawa Nabi itu berada di tangannya. Itu siapa? Allah. Dia tersebut wallah, tapi wallazi nafsi biyadihi, demi yang nyawa aku berada di genggaman dia, di tangannya, iaitu Allah. Ada juga hadis Nabi yang sebut macam ni. Di waw ini adalah waw apa? Waw disebut qasam. Ini disebut harfu qasam. Harfu qasam. Huruf qasam, huruf digunakan untuk sumpah. Jadi bila ada huruf dimulakan dengan sumpah, maka mesti ada benda yang dia sumpah taklid kepada dia. Mesti ada benda yang dia sumpahkan. Itu apa? Iaitu an-nazi'at. An-nazi'at ni disebut muqsamun bih. Maksud dia yang disumpah dengannya. Itu maksud muqsamun bih tu, objek yang disumpahkan dengan dia. Dia ingat huruf sumpah, bila ada waw sumpah ni, dia mesti ada objek yang dia disumpahkan itu. Tak boleh tergantung begitu. Dia mesti selesai dengan satu objek. Dan objek yang dia sumpahkan ni, kalau dalam Arab ni, dia akan baris dia baris bawah lah. Baris dia mesti baca an-nazi'ati, tak boleh an-nazi'atu. Dia akan baris bawah. Itu cara dia. Sebab tu kalau kita tengok contoh dalam surah yang lain, surah Al-Asri itu tadi, cuba buka surah 103. Contoh surah 103 ayat 1. Jadi kalau kita tengok dia mula dengan apa dia? Wal as. Di ra ni baris wal asri. Dia mesti baca, tak boleh al asru, al asri. Jadi fungsi dia huruf qasam juga, maknanya kalimah itu akan berbaris bawah. Dan huruf qasam ni yang datang lepas ia ni kalimah ini jenis dia kata nama. Mesti kata nama, dia tak boleh kata kerja datang selepas huruf qasam. Mesti dalam bentuk kalimah, iaitu kata nama. Kalimah kan ada banyak, 3. Kata kerja, kata nama, kata tugas ataupun kata sendi tu. Jadi untuk yang ini lepas dia mesti kata nama. Objek itu dalam bentuk isim lah, kata nama. Dalam surah lain lagi Allah sumpah dengan, dalam surah 95 juga, contohnya ayat pertama 95 ayat 1 tu wati ni wati ni. Jadi wati ni baris bawah juga. Demi buah tin. Demi buah tin.
Itu beberapa contoh lah penggunaan. Maknanya huruf qasam kita tahulah, bila demi objek sumpah dia lepas ni mesti kata nama, dan bacaan dia kalau dalam Quran dia mesti bunyi akhir dia baca bawah, baca kasrah. Okey. Baik. Jadi huruf qasam macam ni, bila kita tanya, bila kita sumpah kita kata betul demi Allah, kita kata. Tergantung tak ayat? Tergantung tak? Macam ni, demi malaikat yang mencabut, Allah kata. Tergantung tak ayat? Tak lengkap lagi kan? Jadi dia punya pelengkap dia ada satu lagi objek. Dia ada satu benda lagi. Jadi dalam hal ni, ayat ni sama ada dia dihilangkan, tak disebut supaya kita fikir sendiri apa objeknya, ataupun dia dilambatkan sebutan dia. Dia ada dua macam tu. Sama ada dia dihilangkan, tak sebut, jadi kita kena letakkan takdir dia. Kenapa Allah sebut, Allah sumpah demi malaikat ni, demi benda ni, mencabut ni, untuk apa? Jadi kalau ulama kata ini dia ada satu lagi disebut kita buat macam ni lah, macam tanda soal Di sini dia mesti ada satu nama dia, jawab al-qasam. Jawabul qasam. Jawab kepada sumpah tadi. Dia sumpah dah. Jawapan dia sumpah kepada apa? Dia mesti ada jawapan. Jadi ada ahli para mufassir menyebutkan apa yang ditakdirkan ni. Maksudnya bila dia mencabut ni. Jadi kalau dia tafsirkan ni malaikat yang mencabut, maksudnya apa? Jadi Allah sumpah itu jawab dia apa? Cerita pasal kiamat, cerita pasal mati, cerita pasal kematian. Malaikat mencabut. Macam tu. Kalau juga tafsiran dia ni nanti lain, dia ada banyak tafsiran juga. Lain. Ada tafsiran dia kata apa? Peperangan. Ghuzwah, peperangan, iaitu tentera perang datang mencabut apa? Panah tercabut daripada busur. Itu juga mencabut. Sampaikan tenggelam dalam dada musuh contohnya. Itu juga wan nazi'at. Jadi semua tu terpakai. Ada tafsirkan dengan kaedah, dan semuanya boleh tafsir tu macam tu. Sebab ayat ni Allah sebutkan secara wan nazi'at, tak sebut dengan apa itu. Tapi yang jumhur, yang paling dipakai oleh para ulama apa dia? Iaitu malaikat yang mencabut nyawa lah. Faham malaikat yang mencabut nyawa. Okey. Itu dari segi maknanya kita tahu di sini sumpah ada tiga. Bila huruf qasam dia ada tiga benda elemen. Mesti ada dia punya huruf yang diletak tu, dan ada objek yang disumpahkan dengan objek tu apa dia, dan mesti ada jawapan dia kerana apa disumpah ni, iaitu di sini. Okey, dalam ayat ni juga ada ulama tafsirkan Allah ni bersumpah, jawapan dia adalah ayat yang ke-6. Itu lagi mudah kita nak pakai. Jawapan sumpah ini adalah ayat 6 tu nanti. Ayat 6 tu kita buka balik surah tu. Ayat yauma tarjufur rajifah. Itu jawapan dia sebenarnya. Objek yang Allah sumpahkan dengan apa? Dengan hari kiamat tersebut. Inilah yang paling menjadi jumhur ulama kata sumpah, dan jawab qasam dia, jawab sumpah dia adalah ayat ke-6. Okey, maknanya dia dilambatkan jawapan tu. Itu maksud saya tadi. Okey, setakat ni itu ayat dia. Baik, kita tengok mana kedua. Jadi kita dah faham dah penggunaan sumpah ni. Ini bincang wa tadi. Jelas tak? Boleh faham sikit-sikit? InsyaAllah. Jadi sumpah tu itulah guna dia. Baik. Seterusnya wan nazi'at. Dalam terjemahan disebut apa? Nazi'at ni maksudnya bila nazi'at ni, nazak kita sebut. Kan kalau orang mati sebut apa? Dah nazak. Apa tu? Dah nak cabut dah tu. Nyawa nak cabut. Okey.
Nazi'at dari segi penggunaan dia juga, makna dia bolehlah ambil sikit makna dia dalam Arab dia. Naza'a ni jadi ini makna dia. Kita nak, kenapa saya gunakan makna dia? Jadi, ini para imam contohnya dalam Adwaul Bayan dia gunakan makna sebab nak bagi faham, iaitu bila anak panah terkena kat dada, di dada ni ada orang nak cabut. Jadi dia seperti seseorang nak cabut apa? Panah daripada dada. Bila kena tu cabut macam mana? Pelan-pelan ke? Sap, laju. Rentak. Itu maksudnya. Jadi makna nazi'at ni sendiri sudah menunjukkan makna yang cabut dengan rentapan. Belum ada makna gharqa. Kita bincang gharqa lagi. Maksudnya itu makna dia. Seperti anak panah yang mana tertusuk lalu dia cabut dengan nak bagi tak nak sakit ni. Cabut dan laju. Itu makna nazi'at. Nazi'. Okey, naza'ah tu. Baik. Jadi kita pilih makna iaitu malaikat yang cabut nyawa lah. Malaikat yang cabut dengan cabutan yang sungguh dahsyat lah. Keras. Juga Allah gambarkan makna ni, nazi'ah ni, Allah juga gambarkan makna yang dahsyat juga. Cuba tengok dalam surah 54. Surah 54 ayat 19 hingga 20. Ya. Tapi nanti kita bincang lagi belum habis lagi tu. Maksudnya kita bimbang lah semua tu mesti macam tu ke? Sebab apa? Dia ada malaikat yang lain pula. Ayat kedua nanti kita bincang cabutan yang macam mana. Jadi ada dua cara malaikat cabut. Satu cara dia nazi'at, satu lagi apa? Nasyid. Tengok macam mana apa makna nasyid tu, nasyata tu. Okey. Jadi kelebihan dia kepada golongan yang macam mana yang kena cabutan macam ni? Ni malang lah maknanya cabutan ni. Baik. Cuba kita tengok surah 54 ayat 19 tu. Ini Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 19 dulu. 19 20. Dapat Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsim mustamir. Jadi Allah sebutkan sesungguhnya kami telah mengutuskan ke atas mereka badai angin yang sorong yang sangat kencang, kelajuan dia sangat kencang, fi yaumi nahsin, pada hari berlakunya nahas tersebut. Nahsin ni kita sebut nahas, kemalangan tu bahasa Arab lah, nahas. Pada hari berlakunya nahas tersebut, mustamir. Apa mustamir? Jadi kalau kita nak buat latihan istimrar, kita buat latih bertubi-tubi, maknanya kena
bertubi-tubi kena angin tu, mustamir. Jadi apa berlaku pada objek yang berada yang kena badai angin ni? Apa berlaku? Jadi Allah sebut dalam ayat ni, ayat 20, tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Jadi ia tanzi'u, nampak? Ia tercabut. Tercampak manusia ni. Tercabut oleh manusia seolah-olah mereka ni a'jazu nakhlin, pohon kurma. Bayangkan pohon kurma, siapa pernah pergi Mekah ataupun tengok pohon kurma. Besar mana pohon kurma? Pohon kurma ni bukan macam pokok pinang tu. Bukan macam pokok kelapa kita tu, halus. Besar kan? Besar kurma ni. Seakan-akan pohon kurma yang tegap itu tercabut munqa'ir, dengan akar-akarnya sekali. Bayangkan, dahsyat. Allah guna tanzi untuk cabut. Itulah gambaran cabutan daripada Allah ni. Nazi'at ni. Faham tak gambaran nazi'at ni? Wan nazi'at ni. Rentap tu. Ini dalam jadi juga makna dia, ulama kata dia ada dua jenis sisi makna. Satu makna dalam bentuk yang ni, bentuk zahir, bentuk hissi ni zahir. Macam ni lah. Contoh lagi makna yang zahir lagi dalam kita tengok surah 7 ayat ayat 27. Ini juga gambaran juga cabut ni. Surah 7 ayat 27. Ayat ni di tengah-tengah sikit tu. Ibarat macam melucutkan pakaian. Ini gambarkan ni adalah yang berlaku kepada Nabi Adam. Saat manusia ini yang pertama lah berdosa. Okey. Kita tengok ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak-anak Adam, anak cucu Adam, janganlah la yaftinannakumul, ia dapat memfitnah kamu lagi, menyesatkan kamu oleh syaitan. Janganlah benarkan syaitan yang menyesatkan kamu. Jangan biarkan dia. Usaha untuk apa? Hindari daripada tersesat oleh syaitan ini. Kama akhraja abawaikum, sebagaimana dia dulunya telah mengeluarkan kedua moyang kamu, iaitu Nabi Adam dan Hawa ini, minal jannah, daripada syurga itu, daripada syurga. Yang mana akhirnya apa? Yanzi'u anhuma, dia melucutkan, terlucutnya pakaian indah, pakaian syurga kedua-duanya ini. Terlucut, tanggal, cabut, rentap pakaian tersebut daripada kedua-duanya. Untuk apa? Menunjukkan aurat mereka. Akhirnya itu berlaku. Untuk apa ni? Menyebabkan manusia itu menjadi hina dina. Itu. Jadi disebut pakai apa? Yanzi'u tu cabut tu. Maksudnya bukan cabut macam kita cabut baju tu. Cabut slow-slow ni tak. Ini mengejut. Ini maksudnya cabut yang mengejut. Dalam keadaan tidak tersangka. Itu. Demikianlah orang-orang siapa ni? Orang yang dicabut ni dia tak sangka. Dia mengejut lah. Mengejut. Bimbang lah kalau kita faham maksud tu. Wanazi'at. Jadi ini dari segi makna yang kita begitu.
Ada juga dalam istilah makna dia maknawi, makna dari segi sudut bukannya nampak zahir cabutan ni. Tadi nampak manusia tercabut kan, macam pokok kurma tercabut dari akar-akarnya ataupun terlucut baju dalam keadaan terkejut ni. Ada juga Allah sebut Allah boleh cabut sesuatu, iaitu contoh Allah sebut kerajaan daripada wa tanzi'ul mulk kamimman tasya'. Ini dalam surah 3 ayat 26. Surah 3 ayat 26. Ini dari segi maknawi, tak nampak lah. Cabut, iaitu kerajaan tu terlucut secara tidak disangka-sangka. Contohnya Allah boleh binasakan dalam sekelip mata. Baik, dan ayat yang ni kita biasa baca lah. Nampak di situ ada wa tanzi'ul mulka mimman tasya' tu. Baik, ini dari segi makna nazi'at, cabut yang demikian rupa. Baik, kemudian ayat ini kita balik pada ayat surah yang kita sedang bincangkan ni. Ayat ini menceritakan tentang perihal maksudnya apa? Ini ada soal keimanan lah. Salah satu daripada rukun iman. Apa dia? Arkanul iman satu, iaitu iman yang kedua apa dia? Para malaikat. Rukun iman iaitu beriman manusia ni kepada para malaikat. Jadi orang beriman, kalau dia beriman kepada malaikat, yang mana Allah kata sifat malaikat ni dahsyat, dia cabut macam ni, tak takutkah kita? Itu. Ini rukun iman. Jadi orang beriman kepada malaikat ni, dia akan bimbang saat ini, maka dia akan persiapkan bekalan supaya dia bersedia tak kena macam ni. Jadi ingat, cabutan yang malaikat cabut ini, dia bukan kepada semua manusia. Ini untuk orang kafir sebenarnya. Jadi kita dapat berita gembira sikit. Ini untuk orang kafir, dia akan cabut macam ni. Nanti kita tengok penutup nanti. Baik, kemudian gharqan. Satu lagi perkataan apa? Gharqan. Jadi tadi nazak ni maksudnya apa? Tercabut lah. Kita kata makna dia tercabut lah, ataupun mencabut. Dia mencabut lah, kita kata. Mencabut dengan apa? Dengan keras lah. Jadi makna naziat saja sudah makna mencabut dengan keras. Dengan keras. Okay, mana gharqan, dalam terjemahan dia kata dengan keras kat situ. Okay, mana gharqan, makna dia apa? Asal gharqan ni maknanya tenggelam. Tenggelam, lemas, tenggelam. Ini maksud dia tenggelam, asal makna gharqan ni. Sebagaimana ada dalam surah, contohnya surah 10 ayat 90. Surah 10 ayat 90. Cuba tengok. Rumah boleh baca. Surah 10 ayat yang ke-90.
ana wajawazna bi bani Israil, dan telah menyeberangkan kami akan Bani Israel. Allah menjadikan Bani Israel ni selamat menyeberangi lautan tadi yang terbelah. Berapa ramai Bani Israel ni? Agak-agak banyak banyak. Sebab apa? Yang pergi ikut Nabi Musa ni ramai lah, bukannya main ibu-ibu ke puluh ribu macam tu. Ramai melintas ni, bayangkan ramai yang melintas tu. Sebab apa? Ada nanti dalam kisah selepas mereka selamat, Nabi Musa ni pilih 70,000 orang daripada golongan ni untuk apa? Pergi satu tempat tu kan. Lalu mereka tak percaya nak lihat Allah, lalu semuanya mati contohnya. Jadi ramai tu yang ikut tu. Jadi yang melintas ni cukup ramai. Kita bayangkan macam mana terbelahnya laut tu lah. Baik. Jadi Allah jadikan Bani Israel ini berjaya menyeberangi Al-Bahra, akan lautan tersebut. Lalu fa'atba'ahum Fir'aun. Lalu dia diikuti mereka ni, Fir'aun ikut di belakang. Wa junuduhu, beserta dengan bala tentera dia yang ramai juga. Dalam keadaan baghyan wa adwan, dalam keadaan penuh dengan dendam untuk menyeksa mereka nanti kalau dapat. Itu maknanya baghyan. Tunggu kalau dapat siap. Wa adwan, dan penuh benci musuh dan permusuhan kepada mereka ni. Hatta idza adrakahu al-gharaqu qal, sampailah sehingga apabila telah sampai dia tenggelam dalam tu. Gharaqu tu maknanya dia tenggelam. Telah sampai dia dah ke dasar, dia tenggelam. Dia nak lemas. Qala, kata Firaun, amantu, aku beriman sekarang bahawasanya annahu la ilaha illallazi amanas bihi banu Israil, tiada yang berhak diabdikan diri melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dan wa ana minal muslimin, dan aku termasuk daripada orang-orang yang muslim. Jadi maksudnya ni tenggelam. Sebab itu ada yang menyebut maksudnya ayat ni, demi malaikat yang mencabut dengan rentapan yang dahsyat, sehingga apa akhirnya berlaku bila dah cabut roh ni, boleh tak balik ke dunia? Tak, dia tenggelam dalam alam barzah tu dah. Dia dah tenggelam dalam alam yang satu lagi, seolah macam lemas tadi. Tak boleh lagi nak balik dah, nak naik ke dasar tak dapat dah, barzakh. Faham tak? Itu maksud ayat ni. Bila tercabut nyawa roh ni tadi ni, tenggelam dari dalam alam yang lain tu, dan tak akan dapat keluar daripada alam tersebut. Boleh bayang? Ini ayat ni. Sebab tu gharqa. Sebab tu ini adalah disebut maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ni tugas dia untuk apa? Menekankan lagi macam mana perbuatan sebelum tu tadilah, macam mana keadaan sebelum. Tu untuk mentakkidkan tadi. Itu antara jugalah perbuatan tadi. Sebab itu jadi dalam terjemahan dia ringkaskan je lah, demi yang mencabut dengan sekeras-kerasnya. Jadi kita baca pun lalu itu okey. Jadi makna dia sebenarnya bila tercabut nyawa tadi, itulah dia manusia itu, roh itu akan tenggelam di situ. Nanti kita akan nampak hadis ni cerita macam mana. Hadis panjang lah. Baik. Jadi ini roh siapa? Ini roh orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang berdosa, mujrim, orang-orang yang melakukan dosa. Dalam surah yang lain, cuma dalam surah contohnya surah 6 ayat 93, golongan yang tercabut roh ni, iaitu orang-orang kafir ni, dalam surah 6 ayat 93 contohnya, itu termasuk juga orang-orang yang mendustakan Allah lah dan Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Umar baca apa?
Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan ke atas Allah satu penipuan, pendustaan. Au qala, atau dia berkata uhiya ilayya, telah diwahyukan kepada aku. Walam yuha ilayya, sedangkan wahyu tidak sampai kepadanya sedikit pun, syai' pun. Wa man qala saunzilu misla ma anzalallah, ataupun orang yang juga dia kata nanti apa yang Allah turun kat Nabi ni boleh turun macam sama juga kepada aku. Nanti diturunkan serupa macam apa yang Allah turunkan kepada dia ni. Jadi dia melakukan 3 benda. Ini 3 golongan lah. Yang mana golongan ni bukan yang pasal zaman Nabi je ada, hari ni pun ada juga. Tapi kena buat research lah tentang ayat ni. Apa maksud ayat ni? Dia orang yang mengada-ngadakan ke atas Allah kebohongan. Dia apa maksud dia? Maknanya benda yang berkaitan agama tapi dia dusta, dia membawa atas nama itu. Satu, kebohongan. Sedangkan Allah tak nyatakan, lalu dia berdusta. Ini golongan ini. Yang kedua, yang mengaku apa? Dia mendapat sesuatu. Jadi ini juga seolah-olah apa dia yang mengaku menjadi nabi palsu ke, mengaku imam itu ini ke, itu berlaku tak? Sampai ini berlaku juga benda tu. Aku dapat sesuatu wahyu ni. Nabi dapat, dia pun ada keistimewaan yang sama. Tak ada. Khatamun Nabi, dah tutup dah. Apa yang Nabi bawa itu dulu, itulah selesai. Tak ada lagi orang lain boleh dapat kasyaf pelik-pelik ke, terima itu ini, tak ada. Selesai dah. Kalau tidak, habis nanti cacah marbak agama kita semua. Dan yang seterusnya, yang ketiga, orang yang apa? Yang meremehkan Quran ni. Dia kata, alah, Quran ni sama yang macam apa yang kita bawa pun hebat juga. Sa'unzila misla ma anzalallah, serupa ya, tak ada bezanya. Ini pun berlaku juga kan golongan ni. Ini juga. Jadi ini 3 yang mana Allah kata mereka ini kelak, Allah kata walau tara idz zalimun, mereka ni orang-orang yang zalim ini kelak akan melihat ghamaratil maut, ketakutan, kesengsaraan. Ghamarat ni kesengsaraan saat mati nanti, bukan saat dibangkitkan dari kubur mahsyar dan masuk neraka, belum lagi. Mati je pun dia dah rasa dah ghamarat. Dahsyat. Dan wal malaikatu basitu aidihim, dan para malaikat yang datang nanti memukul tangan dia semua, memukul mereka ni. Dan paksa dia, akhriju anfusakum. Dalam keadaan dia tengah tersekat ni, dia tak nak keluar, tengah sakit dia biarkan lagi sakit, keluarkan sendiri. Faham seksanya? Sekarang keluarkan dalam keadaan manusia tu dah lemah tu. Jadi kemudian al-yauma tujzauna azabal hun, dan pada hari kiamat pula nanti, hari seterusnya, tujzauna azabal hun, kamu akan dibalas dengan azab yang hina, bima kuntum taquluna 'ala Allah, disebabkan dulunya kamu berbohong atas nama Allah ni, dengan tanpa alasan yang benar lah, tanpa hujah. Wa kuntum an ayati tastakbirun, dan kamu menyombongkan diri dengan ayat-ayat Allah. Ini 2 benda. Dusta kat atas agama ni, mempermainkan agama, mengolok-olokkan, menganggap remeh dosa termasuk juga. Jadi dosa ni hari ni dianggap remeh pun berlaku juga. Maknanya hilang nilai takwa. Bagaimana kita tahu, faham takwa ni apa? Menjadikan benteng di antara kita ni dengan azab Allah supaya terselamat daripada bakaran neraka. Melihat aurat yang bukan halal untuk kita lihat, itu satu dosa. Tapi hari ini benda itu menjadi remeh. Dia dusta. Dia anggap tak dosa pun. Hari ini dia boleh tengok layar biasa-biasa je. Tak ada rasa apa-apa. Tak ada pula dia istighfar ke, takut, bimbang. Dia remehkan dosa tu. Maka ini kita kena tengok tu. Jadi kemudian kamu sombong terhadap ayat-ayat Allah, tak mahu datang apa, tak mahu perhatikan betul-betul apa yang Allah sebut ni, penting ayat ni, nak bawa balik nanti. Tak perhatikan, tak mahu datang untuk sungguh-sungguh belajar dan sebagainya. Itu. Satu lagi, dalam contoh lagi Allah cabut nyawa. Jadi ini satu contoh yang mana golongan yang demikian Allah akan cabut macam ni. Malaikat yang ini datang ni yang cabut, sifat cabutan dia dahsyat.
Naza' dia kan rentap. Dalam surah 8, satu lagi surah 8 ayat 50 juga. Surah 8 ayat 50. Setengah. Baca mah. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikah yadribuna wujuhahum. Ini malaikat tu memukul kepala dia, memukul wajah-wajah mereka dan punggung mereka. Wa dzuqul azabal hariq, dan malaikat ni kata rasailah kamu azab yang hariq, yang membakar. Ini golongan yang beringkar kepada Rasul, munafik yang ingkar kepada Rasul ni. Baik. Kemudian dalam ayat, kita tengok surah 47. Ini sebab-sebab juga terkenanya siksaan azab saat kematian ni. Surah 47 ayat 26 hingga 28, kita baca. Ya. Jadi ini orang-orang yang murtad ataupun yang ragu-ragu dengan agama dia. Dia dua-dua dia nak. Dia dua-dua dia nak. Ini golongan ni. Itu orang yang menjadikan dunia dan apa yang akhirat ini dua-dua dia cinta mana satu ni. Sedangkan tak boleh tu. Dia mesti ada nilai yang lebih. Allah ni bukannya maknanya kurang atau lebih, samakan pun tak boleh. Baik. Jadi akibat yang berlaku pada mereka, zalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah. Demikian itu kenapa hati mereka ni ragu, sebab mereka dulu selalu berkata kepada orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan, sanuti'ukum fi ba'dil amr, kami akan ikut kamu sebagian urusan. Nampak? Dia pilih jalan tengah. Dia pilih jalan tengah. Kami akan taat ikut kamu sebagian urusan. Wallahu ya'lamu israrahum, sedangkan Allah tahu apa yang mereka rahsiakan. Jadi bila dia jumpa kaum muslimin, kami beriman kepada Allah dan Rasul. Bila jumpa Yahudi pula, kami akan patuh. Kedua dia pilih. Ini jenis
disebut apa? Munafik, ataupun kalau kita istilah kita apa? Opportunist opportunist. Dia ambil jalan yang mana dia ni okey, dia sanggup menjual agama dia tu. Ini inilah golongan yang Allah gambar dalam surah. Kita simpan kejap surah ni, nak diterangkan. Buka surah ni, surah 2 ayat 165. 2 165. Ayat ni kan kita buka balik, sambung ayat 27 tu. Boleh ya? Kelas sampai pukul berapa? 10 kan? Ya ke? Okey. Sekejap. 9.30 je kan? Habis lah. Sikit lah. Tengok ayat ni ya. Kita ringkaskan. Cuba tengok ayat tu, saya bacakan, saya terjemah terus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok pada ayat. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan. Okey? Yuhibbunahum kahubbillah. Apa makna dia? Ada sebagai manusia, wa minan nas maknanya ni umum tak kira dia beriman atau kafir, dia boleh jadi dalam ayat ni. Ini serupa macam ayat tentang munafik yang dalam awal-awal surah Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya Allah kata. Ada sebagai manusia dia mengaku dia beriman kepada Allah dan Rasul, Allah dan hari akhirat, tapi Allah tahu mereka ni kufur batin, mereka tak beriman. Dalam ayat ni juga Allah sebut ni golongan yang sama sebenarnya. Allah sebut nyatakan dalam kenyataan yang lain sikit. Dan ada sebagai manusia yang yattakhizu min dunillahi andadan, yang diambil selain Allah itu andadan, dijadikan selain Allah andadan. Apa andadan? Dia tak sebut apa asnaman. Asnaman ni terang berhala patung kan. Andadan ni maknanya niddan. Anta ja'ala ghairillah niddan ni. Engkau menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan untuk menyamakan dengan Allah. Jadi bila Allah kata carilah amalan akhirat, dia apa? Apa dia? Disamakan. Maknanya nilai dunia dan akhirat disamakan macam tu. Akhirat ni lebih baik daripada dunia ni, disamakan contohnya. Sedangkan nilai akhirat ni jauh berbeza daripada dunia tadi. Ataupun apa? Quran ni penting tak? Quran ni sangat penting, membawa kepada kehidupan kita yang sebenarnya nanti kan. Jadi dia boleh habiskan masa untuk dunia ni berpuluh tahun habis. Tapi untuk akhirat dia ambil masa berapa lama? Nidan, tu nidan, menyamakan nilai itu. Nilai yang tadi dia rasa bimbang, nanti ni susah ni. Dia tak tahu kesusahan azab nanti macam mana. Dia samakan nilai susah dunia dengan susah ke akhirat lagi dahsyat. Tapi dia tak bimbang. Dia tak buat kerja-kerja untuk itu. Tak fikir pun itu. Itu maksud dia. Sebab tu Allah tak sebut syirik lagi, dia sebut nidan, suruh fikir. Nidan ni maksudnya menjadikan satu benda untuk ditandingkan sama. Faham sebab tu Allah kata yuhibbunahum kahubbillah. Cinta Allah ni kat mana nak jumpa Allah? Di sana nanti. Jadi disayangkan, dicintakan ini sama macam kecintaan kepada Allah, sama. Taswiyah, menyamakan itu. Jadi tak boleh. Inilah gambaran orang-orang munafik ni. Sebab tu dia sama je. Baik. Ini akan apa? Nyawa dicabut dalam keadaan kasar ni. Jadi itulah, balik pada surah 47 tadi. Kita sempat kita nak bagi hadis tu, dia panjang, nanti kita bagi minggu depan. Ada satu hadis yang panjang tentang hadis bagaimana roh mukmin dicabut dan bagaimana roh orang beriman dicabut, ke mana roh tu pergi sampai dia kembali kat jasad, baru ditanya oleh soalan-soalan malaikat dan apa sesudah itu. Panjang, lengkap cerita dia. Baik. Itu nanti kita akan bincang pada minggu seterusnya, minggu akan datang. Kemudian ayat yang ke 27. Sambung tadi surah 47 ayat 27. Baik.
Fakaifa idza tawaffathumul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimanalah keadaan mereka nanti apabila mereka saat mereka nak dimatikan, diwafatkan oleh para malaikat, yang mereka akan pukul wajah mereka dan punggung-punggung mereka dengan cambuk besi. Jadi kita tengok orang meninggal ni, kita tak nampak. Ini hal ghaib. Ini hal ghaib sebenarnya. Kita nampak biasa je. Jangan kita kata orang kafir mati senyum je. Itu kita tengok. Tengok orang beriman mati meletup hancur badan. Itu kita lihat dengan mata kita di dunia. Ini beza alam. Jangan fikir itu. Ini cerita ghaib. Alam barzah tu berbeza macam mana. Keadaan dia je tahu. Si mayit itu saja tahu keadaan ni. Tapi Allah gambarkan macam ni. Dan ayat 28, zalika bi'annahum, kenapa mereka kena macam ni? Disebabkan bahawasanya dulunya mereka ini ittaba'u ma askhatallah, mereka selalu ikut apa yang Allah benci sebenarnya. Allah cakap A, dia ikut B. Allah suruh A, dia buat B, contoh. Wa karihu ridwanah, dan dia benci terhadap redha Allah. Nabi jamin siapa ikut Quran ni apa? Allah bagi, Allah redha, Allah suka. Banyak dalam hadis-hadis Nabi kan. Quran ni akan dapat apa? Menjadi sahabat dia. Itu juga. Dan salah satu soalan kubur nanti juga begitu. Dia akan ditanya ma rabbuk. Kalau dia tak dapat jawab, dia akan jawab apa? Ha saja. La adri, dia kata. Kemudian ma dinuk, apa agama engkau? La adri, dia akan cakap. Kemudian apa pendapat kau kepada orang yang diutuskan ini? Tak tahu, saya tak kenal dia. Kemudian sedangkan dia kenal. Lalu kalau orang beriman, dia boleh jawab tiga ni. Kemudian yang keempat soalan dia, macam mana kamu tahu tiga-tiga ni? Dia kata apa? Dulu aku bersama kitab ni. Kitab ni yang beritahu aku. Bayangkan kalau tak ada kitab. Jadi kunci jawapan adalah kitab tu, baru dia dapat jawab tiga soalan. Nanti kita tengok hadis tu. Memang kita tengok, ya Allah, pentingnya Quran. Inilah nanti soalan itu dijawab berdasarkan macam mana dekatnya kita dengan wahyu. Macam mana dekatnya kita dengan Quran. Cuba bayangkan kalau tak nak belajar faham Quran, tak boleh imagine macam mana. Sebab jelas dalam ayat, dalam hadis tu begitulah keadaan dia. Ma ilmuka, dia tanya last sekali. Ma ilmuka, apa pengetahuan engkau? Macam mana kau tahu jawab ni? Dia jawab dengan jawapan itu. Ahli kubur nanti semua. Bayangkanlah. Okey. Jadi di sini dia selalu ikut apa? Ikut apa yang Allah benci dan membenci apa yang Allah perintahkan, Allah suruhkan. Dan fa'ahbata a'malahum, maka sia-sialah amalan mereka. Rugilah, binasa, hilang, lenyaplah apa yang mereka buat dulu, mereka usahakan dulu. Jadi inilah gambaran yang mana wan nazi'ati gharqa ini, gharqa ni adalah maksudnya apa? Malaikat yang ikut pendapat jumhur lah, demi Allah bersumpah demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sekeras-kerasnya. Jadi ini keterangan dia, nanti kita akan bawa kepada sebenarnya ayat yang Allah surah sebelumnya. Surah apa? Surah An-Naba. Dulu kita pada Ramadan yang dulu kita pernah buat surah An-Naba, dah habis dah An-Naba, tapi mungkin ada yang tak ada ikuti. Jadi sebab tu kita teruskan An-Nazi'at ni. Jadi An-Naba ni kalau nak faham kenapa Allah mulakan terus cerita pasal malaikat ni, sebab dalam An-Naba dah beri mukadimah. Dalam surah An-Naba apa dia? Amma ya tasa'alu 'anin naba'il 'azim. Apa yang mereka persisihkan ni, manusia ni semua duk masing-masing berselisih dalam dunia ni, tak bersatu ke arah satu matlamat yang sama sebenarnya, iaitu semua nak menuju ke tempat yang sama. Jadi mereka berselisihkan apa? Amma yatasaalun 'anin naba'il azim, tentang satu berita yang cukup dahsyat, yang besar. Jadi tiga lah berita besar ni, ada tiga, iaitu apa? Pertama, berita tentang siapa pencipta dia, Allah. Itu maksud berita besar. An-Naba, maksud An-Naba, berita besar adalah pertama tentang siapakah pencipta dia. Yang kedua, berita besar, siapakah apa? Soalan kubur tadi lah tiga sebenarnya. Siapakah Rasul dia? Apakah agama dia, pegangan dia? Itulah tiga berita besar. Soalan kubur tadi adalah berita besar sebenarnya. Ma rabbuka, ma dinuka, dan siapakah lelaki yang rijal yang
diutuskan untuk engkau ni? Tiga soalan ni. Ini dah berita besar. Mukadimah dah diberi dalam surah An-Naba tu. Dan seterusnya ini cerita keterangan seterusnya lah dalam ayat ni. Sebab itu ditutup dengan ayat dalam surah An-Naba. Kita buka ayat yang ke surah 78 ayat yang ke 30, ayat 40, ayat terakhir ayat 40. Ayat 40. Baik, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami anzarnakum azaban qariba. Kami telah memberikan peringatan kepada kamu tentang azab yang kami anggap ia dekat. Kamu rasa dia jauh, bagi Allah ia sangat dekat. Sesungguhnya kami telah beri. Ketika mana? Ketika kamu di dunia dulu. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamas yada. Pada hari setiap seseorang nanti, setiap kita akan melihat apa yang dia telah perbuat dulu dengan tangan dia sendiri, apa yang dia telah usahakan dengan tangannya sendiri. Lalu orang-orang yang kafir nanti, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya, ini harapan taman ni dia berharap sangat, alangkah baiknya kalau aku ini hanyalah debu-debu yang tak berguna je. Dulu dia akan rasa dulu, alangkah baiknya kalau aku ni debu je. Tak payahlah. Sebab apa? Sebab di akhirat nanti ketika melihat azab ni, Allah akan azab ni, antaranya hadisnya semua makhluk akan dibangkitkan, bukan manusia je. Kita mungkin akan berjalan dengan macam-macam makhluk, Allah bangkitkan semua menuju kepada satu tempat hisab. Hatta binatang pun, kambing pun akan dihisap juga di depan mata kita. Jadi semua akan melihat bagaimana hisap kambing, seekor kambing yang bertanduk menanduk seekor kambing yang tak ada tanduk. Nabi beritahu dalam hadis Sahih Bukhari seekor kambing dulu di dunia dia ada tanduk, dia pernah tanduk seekor kambing yang tak ada tanduk. Jadi tak adil, tak fair. Jadi keadilan Allah akan ditegakkan ketika itu. Lalu Allah akan bagi kambing ini tanduk dan menanduk balik kambing tu. Apa berlaku selepas selesai keadilan ni? Okey, dah habis. Lalu dua-dua kambing ni akan Allah jadikan apa? Kun turab. Jadilah kuni turaban. Jadilah kamu tanah, debu. Ketika itu orang kafir tengok, kalau aku macam ni kan best, tak kena azab. Ketika itu baru dia nak, langkah baiknya aku jadi binatang lah, kambing ni. Sebab apa? Tak kena azab. Tapi tidak, mereka tidak dapat macam tu. Ini berlaku di akhirat. Itulah maksud ayat ni. Kalaulah kami jadi apa? Turaban, jadi tanah. Baik, nanti kita sambung lagi. Kaitkan dengan wanasyitati nashta pada minggu depan, dan kita akan bawa satu hadis yang panjang lah juga insya-Allah. Satu lagi sebelumnya ada sedikit pesanan. Kita ada besok projek kita 76-9 iaitu memberi makan kepada terutamanya asnaf. Kita dah dapat kutipan yang mana hasilnya kita setakat ni dapat boleh buat 45 paket. 45 paket. Untuk itulah, jadi target kita sebenarnya 100 setiap Jumaat. Kalau ada boleh sama-sama kita kongsikan, kalau nak menyumbang boleh lah. Malam ni pun sempat lagi untuk kita buat agihan pada esok lah. Kalau ada yang teringin nak sumbang, sempat lagi lah untuk sumbangan esok.
Kan? Itu sajalah setakat ni. Jadi penting juga, itu salah satu lagi daripada jariah kita, yang mana ini orang-orang yang disebut apa dia, berbakti kan, Allah sebut dalam surah Al-Insan itu. Golongan Al-Abrar disebut, golongan Al-Abrar. Jadi ini satu sunnah yang kita sama-sama boleh jayakan lah, insya-Allah. Baik, sekadar itu untuk hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.